Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Aiman dari evoduro.com. Hari ini kita berada dengan Proton Persona. Yang Proton Persona ni adalah tahun 2015. Jadi sekarang dah 5 tahun. Jadi kita nak tengok sama ada Proton Persona generasi kedua ni masih relevan tak pada tahun 2020. Jadi mari kita lihat. Baik, untuk varian yang anda nampak sekarang dekat depan ni adalah varian SV. SV ni maksudnya super value lah. Model Persona ni adalah model Persona generasi kedua. Persona generasi pertama adalah Proton Wira lah. Cuma kalau dekat UK, dia akan dipanggil sebagai Proton Persona. Jadi ini adalah Persona generasi kedua, dan generasi ketiga adalah generasi yang sekarang ada kat pasaran ni. So Proton Persona ni adalah model untuk segmen C. Kalau Persona sekarang adalah Persona dari kelas B. So ada turun sikit lah. Alright. Jadi actually ramai yang minat model jenis Persona yang generasi kedua ni sebab dia punya design lagi cantik lah. Orang kata proportion dia lagi cantik. And then engine yang digunakan adalah 1.6 IFM Cam Pro. Transmission pula adalah transmission automatic. Ada juga transmission yang manual 5 speed, automatic 4 speed. Okey. Jadi tahun dikeluarkan pada tahun 2007 sampai 2015. Luaran pula apa yang anda nampak, body kit tak ada, cuma yang basic saja. And then rim 15, depan belakang 15, and then depan brake disc, belakang drum. Basically kalau yang asal tak ada spotlight. Baik, sekarang untuk ruang boot pula. Proton Persona ni dia ada 430 liter ruang boot, ataupun orang panggil bonnet lah. So 430 liter pada masa dia dilancarkan pada tahun 2007. Kereta ni adalah antara kereta yang ruang boot paling besar kalau nak dibandingkan dengan Honda City dan juga Toyota Vios. Okey, so perbandingan dengan payung yang besar ni, nak letak secara horizontal boleh, vertikal pun boleh, memang cukup dalam. Jadi kalau anda orang yang berkeluarga, nak balik kampung bawa beg banyak, Proton Persona ni memang tak ada masalah. And then kelebihan Proton Persona ni punya boot lid adalah dia menggunakan hidrolik. Okay, so nak naikkan dengan nak tutup memang rasa agak soft lah, dan rasa solid. Dia bukannya guna spring biasa. And then dalam dia ada, bawah dia ni ada spare tire. Bukannya size yang full size, tapi size yang spare lah, yang kecil sikit, yang nipis sikit. And then ada first aid kit macam biasa. Alright, so kalau boleh tengok dia punya thickness untuk sound deadening ni agak tebal. So that's why Proton Persona ni NVH dia agak baik lah. Okay. Proton Persona SV ini, atau yang lebih dikenali sebagai Super Value, dilancarkan oleh Proton khas kepada rakyat Malaysia. Sempena kejayaan Proton mengeluarkan Proton Persona ke 500,000 unit.
Baik, sekarang kita ada dekat dalam Proton Persona. Kita akan tengok bahagian dalaman dia lah, steering dia dan kemasan dia, okey. Jadi steering ni yang ini owner dia dah tukar dengan steering Privy. Steering asal untuk varian SV ni memang tak ada button apa-apalah dekat steering ni kan. And then dia bukannya kulit, dia adalah PVC. Okey, saya rasa diameter dia sama. And then untuk dashboard ni semua plastik. Tapi so far tak adalah bunyi-bunyi apa kan. So kereta ni daripada tahun 2015. Sekarang dah 2020, dah 5 tahun. So far owner dia cakap tak ada bunyi-bunyi tikus ke bunyi pelik-pelik. Kalau ada pun just minor. Okay. So dalam dia gear automatic. Jadi gear automatic 4 kelajuan. So handbrake biasa, handbrake jenis tarik macam gini. And then untuk ruang tempat letak barang, depannya ada 1, 2, mungkin tempat letak kunci. Sini pun ada Sini pun ada. Bawah steering ni ada 2. Sini mungkin boleh letak handset. Tepi ni pun boleh letak, saya rasa letak duit shilling pun boleh kot. And then ruang ni besar, boleh glove box ni besar, boleh letak banyak barang. Dalam ni pun armrest ni pun boleh tahan dalam lah boleh tahan dalam. Okey, sini ada 2 cup holder. And then sofa untuk ruang penyimpanan. Kat situ pun ada. Dekat bahagian penumpang ada satu lagi tempat poket dekat pintu. Untuk varian SV, kemasan kat tepi ni adalah kemasan fabric. Seat pun fabric. Kalau H-line saya rasa kat sini kulit. And then ada benang putih memang cantik. Sama juga dengan seat. Seat pun saya rasa kalau varian H-line tu adalah kemasan kulit dan ada stitching, one white stitching. And then gearbox, gear knob ni pun sama. Kalau Highline dia ada stitching ada stitching putih, tapi yang ini dia getah PVC biasa. Alright, and then kat sini biasa ada button hazard, ada defogger belakang, ada button untuk fog light, and then center lock. Alright. Kalau kita dapat tengok kemasan dalaman ni gabungan warna antara warna light grey, light black saya rasa ni grey bukannya black, dengan very light grey. Dan kat control ni ada warna hitam sikit. Gear knob ni pun ada shining, saya rasa bukannya piano black ni, just black yang agak shining sikit. And then handle ni adalah warna satin, saya rasa satin chrome, sama juga dengan yang atas ni. Okay. Dekat kolom aircon pun sama, dia satin chrome. Jadi itulah. So dalam dia basically basic sahaja. Tapi pada saya posisi pemanduan dia cukup okey. Seat dia pun tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Dan saya dah memandu kereta ni untuk jangka masa yang lama. So far selesa lah untuk long distance. Baik, sekarang kita ada dekat dalam Proton Persona 2015 ni. Okey, kalau ini adalah sitting position saya. And then kalau tengok kaki saya boleh melunjur lah, okey. Kaki pun agak selesa, ruang yang agak besar. Bumbung pun okey. Saya rasa ada jarak yang sesuai lah, yang saya rasa selesa. Ketinggian saya 170 cm. Jadi memang okey lah, selesa. Alright, sebab Proton Persona ni asalnya daripada Proton Gen 2, cuma Proton tambah belakang dia, bonnet makin panjang, and then bumbung dia tinggikan sikit So itu kelebihan dia lah. Persona ni dia punya ruang headroom dia lagi besar lah untuk penumpang belakang. Okay. Aircon pun okey, saya dapat rasa aircon. And then ada pemegang tangan dekat sini. Dekat sini ada tempat letak botol, ada 2, boleh letak botol 2. Cuma saya rasa leg support ni kurang sebab nampak saya ada dalam 3-4 inci lagi. So memang duduk belakang ni tak berapa selesa, kurang selesa. Kalau panjang sikit mungkin selesa. Okay, kalau panjang sikit mungkin selesa. And then headrest ni pun tak boleh adjust lah sebab ni varian SV. Kalau varian H-Line, headrest ni kita boleh naikkan, and then kita boleh sandar kepala kita dengan lebih selesa.
Alright, so overall okey duduk kat belakang. Baik, sekarang saya dekat dalam Proton Persona 2015. Dan sekarang kita nak tahu apa rasa bawa kereta Persona generasi kedua ni. Okey, dari segi NVH kereta ni actually not bad. Maksudnya dari segi noise, kalau noise yang saya boleh dengar, wind noise agak kurang. Sekarang ni adalah kelajuan 90-100 km sejam. Cuma yang bunyi kuat adalah noise daripada tayar. Road noise memang agak jelas pada kelajuan ni dan akan lagi jelas pada kelajuan 110 dan ke atas. Dari segi vibration agak kurang. Vibration okey. Pada julat harga kereta ni masa baru dibeli adalah 49,000. Dari segi handling kereta ni untuk perjalanan jauh cukup menyenangkan lah. Pada saya yang dah memandu lama kereta ni cukup menyenangkan. Persona ni memang terkenal sejak daripada Gen 2. Proton Persona ni dia dah ada handling by Lotus. Okay. Jadi rasa drive kereta ni cukup baik untuk perjalanan highway. Dan kita boleh katakan kereta ni jimat minyak untuk highway. Tapi bila dia dah sampai dekat jalan bandar, memang kereta ni kuat minyak. Lagi-lagi jenis transmisi auto macam kereta ni. Okay, jadi kalau pemanduan highway macam sekarang ni memang cukup menyenangkan lah. Dan minyak pun kira not bad untuk kereta yang seselesa ni. Dan saya yakin pemilik Persona pun setuju dengan kenyataan saya yang kereta Persona ni cukup selesa untuk dipandu, cukup selesa dan cukup menyenangkan untuk pemanduan jarak jauh. Yang menariknya, sebelum kereta ni dilancarkan pada tahun 2007, Proton ada buat soft launch dekat Proton Center of Excellence dekat Shah Alam. Masa tu saya belajar lagi di sekolah menengah dan ada kawan saya yang parents dia ni adalah Proton dealership dekat Johor. And then dia ajak saya, "Aiman, jomlah pergi tengok soft launch Proton Persona." Lepas tu dan saya pun pergi. Masa tu yang bagi talk pasal soft launch ni adalah Datuk Syed Zainal Abidin. Dia adalah CEO Proton masa tu. And then dia ada mengatakan apa yang saya ingat adalah kekuatan kereta ni adalah dari segi handling dan juga space dekat belakang, including dengan boot space lah. Untuk pengalaman memiliki Persona ni selama 5 tahun, tak ada pun major problem yang saya alami untuk pada kereta ni. Enjin ke ataupun dari segi gearbox ke, alhamdulillah tak ada. Dan cuma kena jaga servis je lah. Servis bila dah sampai mileage dia, kita kena servis. Sampai masa kena tukar, better tukar. Alright. Jadi Proton Persona ni, dari segi sejarah dia, Proton Persona ni merupakan kereta yang ketiga 100% yang direka oleh designer Proton. Okay, model yang pertama adalah Wajah, yang kedua adalah Gen 2 dan yang ketiga adalah Persona. Jadi kita rasa bangga sikit lah kan bila kita bawa kereta yang direka cipta sepenuhnya oleh jurutera-jurutera tempatan. Jadi kalau ditanya sama ada Proton Persona masih relevankah lagi pada tahun 2020 ni, pada saya Proton Persona ni amat relevan. Lagi-lagi kalau anda yang mencari kereta terpakai dalam julat harga 13,000 hingga 15,000 dalam kondisi yang baik, Proton Persona ni adalah antara model yang paling berbaloi untuk dimiliki. Mungkin ada penonton video ni adalah pemilik Proton Persona. Apa komen anda? Tulis pendapat anda di ruangan komen di bawah. Ini saja dari saya, Aiman Sani dari evoduro.com. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya.